Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kuliah yang ke-11, modul modul 1 TS25 yang masih lagi bertajuk Coaching and Mentoring. Dalam C2 ini, saya akan kupas berkaitan dengan proses coaching dan juga model grow. Model yang akan kita gunakan untuk laksanakan coaching and mentoring nanti, kita panggil sebagai model grow. Baiklah tuan-tuan sekalian, proses coaching ada 3 peringkat, 3 fasa. Satu, pra-bimbingan. Yang kedua, bimbingan. Yang ketiga, pasca bimbingan. So, bila pra-bimbingan, di sinilah kita perlukan profil coachee kita. Ini berlaku sebelum bimbing. Profil coachee, menyediakan perancangan bimbingan, kemudian membina hubungan, rapport, kemudian mendapatkan data-data sebagai bukti, sebagai asas untuk kita bimbing. Data yang paling cepat, paling mudah, paling tepat dengan proses coaching ialah data SKPM G2. Lain pada data-data yang lain lah. Okey. Kita perlukan data ini sebagai sokongan kita untuk bergerak, untuk take off value, bergerakkan dengan data. Okay. Selepas kita lalui pra-bimbingan, kita laksanakan bimbingan dengan menggunakan kaedah coaching yang telah saya jelaskan dalam kuliah sebelumnya. Dan kita akan gunakan model grow nanti. Ya. Kemudian kita pasca bimbingan. Apa nak buat selepas bimbingan itu berlaku? Kita sediakan laporan, kita sediakan dapatan, kita buat perbincangan, what's next, seterusnya dan sebagainya. So, ada 3 peringkat pra, semasa bimbingan, pasca bimbingan. Baik. Apakah langkah-langkah untuk melaksanakan coaching? Step-stepnya apa? Pertama, membina kepercayaan, rapport, saling percaya. Yang kedua, temu bual kontak, perbincangan awal dengan coachee. Bila nak berjumpa, di mana, tempat, you selesa tak hari ini dan sebagainya. So, kita bina yang tu dulu. Kemudian yang ketiga, pemerhatian, dapatan maklumat. Ini mungkin kita boleh ambil daripada data-data, misalnya data learning walk, data pencerapan. Ini boleh kita gunalah untuk menyokong proses coaching itu nanti. Kemudian, barulah yang keempat, kita laksanakan sesi coaching secara aktif. Mendengar, menyoal, maklum balas dan lain-lain. Berlaku di sini. Ini agak lama prosesnya. Kemudian tindakan susulan. Langkah yang kelima ialah tindakan susulan. Pelaksanaan idea baru hasil daripada sesi coaching tadi. What's next? Okay. Kemudian pemerhatian yang kedua, mengumpul semula maklumat, kekuatan, kelemahan, keboleh laksanaan idea baru dan lain-lain. Setelah dapat idea baru, kita kena kumpul semula maklumat. Sejauh manakah keboleh laksanaan idea itu? Kemudian yang ketujuh, maklum balas coachee dan akhirnya adalah penilaian sesi coaching. So ada 8, yang ke-9 adalah latihan. Ini jika perlu ya. So ada 9 langkah semua untuk kita laksanakan sesi coaching. Baik. Model yang kita guna untuk laksanakan coaching, kita panggil sebagai model grow. Ini sangat popular. Dia banyak model, tetapi saya ambil yang paling popular, yang mudah, yang mesra pengguna sebagai coach adalah model grow. G-R-O-W. G stand for goal, matlamat. R, reality. O, option. W, what's next. Way forward. G-R-O-W. Itu urutannya. Baik. Goal apa maksud dia? Mengenal pasti dan menetapkan matlamat dalam sesi coaching. Kita dengan coachee seharusnya bersetuju. Apa tujuan, apa matlamat sesi itu dijalankan pada hari ini, pada hari-hari itu. Nak buat apa kita sebenarnya? Nak bincang apa? Okey, tetapkan dulu matlamat ini. Apa yang ingin dicapai dan jangka masa untuk mencapainya. Matlamat ini dipersetujui bersama antara coach dengan coachee. Kalau tak ada matlamat, tak boleh laksanakan langkah-langkah seterusnya. Mesti
isunya mesti dipersetujui bersama. Apa yang nak dibincangkan dipersetujui bersama. Okey, R pula. R adalah reality, iaitu mengenal pasti situasi semasa dan sebenar yang dihadapi berkaitan dengan isu yang dibincangkan. Selain daripada kita tahu matlamat, kita bergerak kepada realiti. Apa situasi sebenarnya isu ini? Apakah keadaan sebenarnya yang dialami? Iaitu memahami situasi sebenar akan membuka jalan kepada option, pilihan. Kalau tak faham isu sebenar, kita tak boleh generate idea. Tapi bila kita faham, idea-idea akan keluar untuk mengatasi isu yang kita bincangkan bersama tadi. O adalah option. Dah tahu realiti sebenar, kita bergerak kepada option, iaitu meneroka dan mencungkil pilihan yang boleh dikeluarkan oleh koci bagi mengatasi isu tersebut. Di sinilah kita akan banyak bertanya berkaitan dengan pilihan, apa pandangan anda dan sebagainya. So, cungkil supaya koci tadi sentiasa mengeluarkan idea, pilihan untuk mengatasi isu yang telah kita bincangkan tadi. Banyak pilihan yang perlu dicungkil terhadap sesuatu isu. Di sinilah peran yang paling besar sekali, ya. Akhirnya, what's next atau way forward. Dah ada pilihan, apa nak buat? Apakah tindakan seterusnya? Apakah yang perlu dilakukan seterusnya dan bagaimana untuk melakukannya berdasarkan pilihan-pilihan yang telah dikemukakan tadi. Itu dia, ya. Persoalan mengenai siapa dan bilakah tindakan akan diambil. Ini berada di bawah what's next. Dah ada pilihan, nak buat apa? Nak buat macam mana? Bila nak buat? Siapa yang akan terlibat? Itu soalan-soalan yang berada dalam what's next. Jadi model ini dia tak boleh lompang. Dia mesti lengkap. Grow itu. GROW itu mesti lengkap. Tak boleh dia lompang mana-mana satu. Baik. Saya pergi kepada contoh-contoh soalan yang boleh kita bina berdasarkan kepada model grow tadi. Berdasarkan kepada pemeringkatan dalam model grow tadi, ya. Apakah soalan-soalan yang coach boleh tanya? Di peringkat goal misalnya, dia boleh tanya begini. Apakah isu yang nak kita bincangkan pada hari ini? Kita boleh kemukakan kepada coach kita. Banyak isu berlaku di sekolah, tapi kita nak fokus kepada isu apa untuk hari ini? Okay. Apakah matlamat yang anda sasarkan untuk capai dan bagi isu tersebut? Apakah yang ingin anda capai dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang berkaitan dengan isu di atas? Mengapa anda mahu mencapai matlamat ini? Okay. Setelah kita setuju bersama, ini isu yang akan kita bincangkan. Okay. Koci tahu, setuju, kita pun setuju, maka kita bergerak kepada realiti. Matlamat dah ada, sekarang kita fokus kepada realiti. Antara soalan yang coach boleh tanya adalah seperti berikut. Apakah situasi sebenar yang berlaku berkaitan dengan isu di sekolah ini? Yang kita bincang ni, apa sebenarnya? Bagaimana situasi itu berlaku sebenarnya? Okay. Apakah yang telah anda lakukan setakat ini? Kalau dah isu itu ada, apa yang telah anda lakukan setakat ini untuk mengatasi isu itu? Apakah yang mempengaruhi anda mengambil tindakan tersebut? Mengapa anda ambil tindakan seperti itu? Pada pandangan anda, mengapa anda ambil tindakan seperti itu? Apakah kesan yang terhasil daripada tindakan yang telah anda ambil itu? Apakah yang menghalang anda untuk meneruskan tindakan yang telah ambil itu? Ada halangan tak ketika anda ambil tindakan tadi? Apa halangannya? So, soalan-soalan ini tujuannya adalah untuk kita tahu, oh ini realitinya, ini permasalahan sebenar, ini yang melingkari isu itu. Barulah kita boleh bergerak kepada option, pilihan. Dah tahu isu, dah tahu situasi sebenar, kita bergerak kepada pilihan. Antaranya,
apakah pilihan lain yang boleh anda buat selain daripada tindakan yang telah ambil tadi untuk mengatasi isu itu? Ada cara lain tak yang boleh tuan ambil supaya isu itu boleh diselesaikan selain daripada isu tindakan yang telah tuan ambil sebelum ini? Apakah kelebihan dan kelemahan berdasarkan pilihan yang telah anda nyatakan itu? Apa kelebihan langkah ini? Apa kelemahan langkah ini? Kita bagi dia keluarkan idea, pertimbangan tadi. Okey? Apakah pilihan yang paling sesuai? Pada pandangan anda, adakah yang ini langkah yang paling sesuai? Atau ada lagi langkah lain yang lebih sesuai daripada langkah yang telah kita bincangkan tadi? Dan mengapa ini paling sesuai? Jadi inilah idea-idea, soalan-soalan yang akan meneroka idea, mencetuskan idea, menjentik idea supaya koci kita mengeluarkan pilihan-pilihan, mengeluarkan idea-idea yang bernas daripada cungkilan-cungkilan soalan yang diberikan oleh kita sebagai coach. Akhir sekali, barulah kita pergi kepada what's next. Dah dapat idea yang terbaik, dah dapat pilihan idea yang terbaik, so kita akan what's next. Tanya pula, bagaimana anda boleh laksanakan idea yang telah dipilih tadi? Kita dah setuju, ini langkahnya, bagaimana laksanakan langkah ini? Bagaimana anda dapat pastikan anda boleh melakukannya? Itu dia. Bila nak buat? Bilakah anda akan memulakan tindakan terhadap idea tersebut? Dan apa jangkaannya? Kalau kita ambil langkah ini, apa jangkaannya? Siapa yang akan terlibat untuk kita ambil tindakan ini? Agaknya apakah lagi yang menghalang kalau idea yang baru tadi diteruskan? Itu kita panggil sebagai what's next. Jadi setiap peringkat tadi ada soalan-soalannya yang harus kita gunakan supaya koci kita sentiasa generate idea, sentiasa mengeluarkan idea daripada cungkilan-cungkilan soalan yang datang daripada kita. Kita bertanya, dia jawab. Jangan kita yang beri idea. Itu sudah jadi mentor namanya. Baik. Jadi saya rumuskan di sini model coaching and mentoring itu seperti berikut. G adalah goal, tujuannya ialah untuk bersetuju dengan matlamat, bersetuju dengan isu yang akan kita bincangkan bersama nanti. R adalah reality, tujuannya untuk mengetahui keadaan sebenar terhadap isu yang telah dipersetujui bersama tadi. Apakah situasi sebenar? Apakah keadaannya? Apakah halangannya? Apakah peluangnya yang boleh kita korek daripada realiti tadi. Kemudian O adalah option. Apakah pilihan-pilihan? Apakah langkah-langkah? Apakah idea-idea untuk membantu mengatasi isu yang telah kita bincangkan tadi? Pilihan-pilihan lain yang lebih sesuai. Bila ada saja pilihan yang sesuai, kita akan bergerak kepada what's next. Apa nak buat dengan pilihan itu? Nak buat macam mana? Siapa yang akan meneruskan? Bila nak dilaksanakan? Dan sebagainya. Semua itu perlu digarap di dalam model GROW. G-R-O-W. Okay, ya? Dan kita digalakkan menggunakan sehelai sahaja toolnya untuk kita melaksanakan coaching and mentoring terhadap satu isu. Bagi satu-satu isu, gunakan sehelai kertas ini. Okey? Dan satu isu itu, sebaik-baiknya kita laksanakanlah 3 sesi. Okey? Kalau tak berjaya, sambung lagi. Dan ataupun kita nak stop dan sebagainya. So, di atas satu kertas, kita akan paparkan, kita akan tunjukkan grow dan juga perkembangan isunya nanti. Yang kita panggil sebagai One Piece Coaching and Mentoring Monitor. Okay, One Piece Coaching and Mentoring Monitor. So, dia ada isu, dia ada goal, dia ada reality, dia ada option, dia ada what's next, dan dia ada refleksi. Dan dia ada sesi, 3 sesi. Dan di bawahnya kita akan laksanakan FUFT. Follow up, follow through. Follow up dan juga follow through.
barulah sesi-sesi sesi coaching and mentoring ini akan berjaya dilaksanakan di sekolah. Okey, jadi saya rasa cukuplah setakat itu berkaitan dengan bagaimana laksanakan sesi coaching and mentoring bersama dengan model GROW. GROW. Goal, Reality, Option, What's Next. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.